pelajar yang menyertai kelas sabun online. Jadi hari ini Alhamdulillah Allah telah memberikan kesempatan untuk kita untuk bertemu dalam siri pertama dalam kelas sabun online kita. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, saya akan masuk sikit bercerita sedikit tentang sejarah sabun, penciptaan sabun ni. Okay, melalui pembacaan saya, sabun ini pertama kalinya dicipta oleh orang-orang Islam. Sabun yang direkodkan, sabun yang paling lama telah digunakan ialah sabun Aleppo of Syria. Sabun Aleppo ni diperbuat menggunakan dua jenis minyak, iaitu minyak olive dan juga minyak laurel oil. Kedua minyak ini digunakan dalam pembuatan sabun Aleppo, di mana kalau sesuatu sabun itu mempunyai kandungan laurel oil yang tinggi, sabun itu akan lebih berkualiti. Kalau siapa pernah tengok sabun Aleppo dia di bahagian luarnya adalah berwarna keperangan, coklat keperangan. Dan bila kita belah dua sabun itu, di dalamnya kita akan nampak warna hijau. Warna hijau tu adalah daripada minyak laurel oil yang digunakan dalam pembuatan sabun Aleppo. Jadi dalam sejarah pembuatan sabun Aleppo of Syria inilah yang pertama kali direkodkan dalam sejarah, dibuat oleh orang Islam. Apabila pihak barat melihat bagaimana orang Islam menggunakan sabun dalam kehidupan seharian untuk membersihkan badan, keperluan rumah dan sebagainya, mereka telah tertarik dengan penggunaan sabun ini dan mereka meniru pengolahan sabun ini untuk dibawa ke tempat mereka. Tetapi di sana mereka tak ada laurel oil. Jadi mereka membuat sabun hanya menggunakan olive oil. Jadi sabun yang menggunakan olive oil 100% ini yang sangat terkenal di serata dunia dengan khasiatnya dipanggil castile oil. Okey, saya ada satu cerita mengenai sejarah sabun juga. Tadi cerita pasal sabun Aleppo, sekarang kita cerita pasal sejarah bagaimana sabun bermula di negara England. Tapi sejarah sabun England, tapi kita ceritanya bermula di negara Sepanyol. Kita tahu dahulu Sepanyol adalah sebuah negara yang dikuasai oleh orang Islam. Sebelum ia dijajah semula oleh orang bukan Islam. Dan apabila Sepanyol dijajah, bangsa yang menakluk Sepanyol ni, ada seorang puteri raja bernama Princess Catherine. Princess Catherine ni dikatakan ayahnya adalah penakluk yang menakluki Sepanyol daripada orang Muslim. Princess setelah mereka menakluki Sepanyol, mereka ni telah sangat mengagumi cara hidup orang Islam di Sepanyol. Jadi mereka duduk di Sepanyol dan mereka meniru cara kehidupan orang Islam di Sepanyol. Salah satunya yang mereka tiru ialah mandi menggunakan sabun. Menarik kan? Jadi bila diorang duduk di Sepanyol, diorang menggunakan sabun yang wangi-wangi dan menggunakan minyak yang wangi untuk keperluan diri sendiri. Satu hari Princess Catherine ini telah bertunang dengan seorang putera raja England. Namanya Prince Arthur. Jadi setelah berkahwin dengan Prince Arthur, Princess Katerina ini telah berpindah dan duduk di England. Bila dia sampai di England, Princess Katerina sangat terperanjat kerana melihat budaya masyarakat England waktu itu. Mereka hanya mandi setahun sekali. Bayangkan, setahun sekali mandi. Jadi disebabkan Princess Katerina ni membesar di Sepanyol, selalu menggunakan sabun dalam kehidupan seharian, dia telah mengimport semua
mesin-mesin pembuatan sabun, bathtub untuk mandi, sabun-sabun yang wangi-wangi semua telah dibawa masuk ke England. Jadi di situlah bermulanya penggunaan sejarah penggunaan sabun dalam masyarakat England. Princess Catherine ni akhirnya dia menjadi Queen of England. Okey, itu secara ringkasnya sejarah sabun. Mengapa kita perlu tahu sejarah sabun ni? Kerana ia membangkitkan rasa semangat kita lah untuk kita buat sabun. Kalau kita tak tahu, kita ingat sabun ni adalah ciptaan orang Barat. Seterusnya kita akan berbincang apakah kelebihan dan kekurangan kalau kita buat sabun sendiri di rumah. Okay, saya secara peribadi hampir masuk tahun ke-4 buat sabun sendiri di rumah. Okay. So selepas saya buat sabun sendiri di rumah dah hampir 4 tahun ni, kami dah tak mengeluarkan modal duit untuk membeli sabun basuh baju, sabun basuh pinggan yang terutamanya lah, dan juga sabun mandi dan juga sabun basuh rambut. Okay, semua sabun yang kami gunakan di rumah menggunakan sabun yang saya buat sendiri di rumah. Dan yang seronoknya, kita boleh menggunakan minyak masak terpakai yang kita gunakan untuk buat masak di rumah, untuk membuat sabun, menghasilkan sabun kita sendiri. Jadi penjimatan 2 kali ganda di situ. Minyak yang kita telah gunakan, kita guna semula, dan kita juga dah tak payah nak beli sabun komersial yang di pasaran. Kerana kita tahu sabun-sabun komersial di pasaran tu mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang sesetengahnya berbahaya pada kesihatan kita, seperti SLS, paraben dan sebagainya. Ada yang bahan-bahan yang kita tak tahu apa yang digunakan dan kita tak tahu apa kesan sampingan daripada bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun komersial di luar. Jadi bila kita buat sabun sendiri di rumah, kita hanya menggunakan bahan yang sangat minima. 3 jenis bahan saja kita gunakan untuk menghasilkan sabun di rumah kita. Selain itu, saya juga setelah belajar cara buat sabun ni, saya dapat menghasilkan pendapatan saya sendiri dengan mengajarkan kepada orang lain bagaimana untuk membuat sabun. Seperti yang kita adakan kelas online ni, ini pun adalah kerana atas permintaan ramai yang tidak dapat menghadiri kelas sabun yang dijalankan secara offline. Jadi kita untuk memenuhi permintaan di luar sana, kami telah berusaha untuk menjalankan kelas sabun online ini untuk anda semua.